والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العلي العظيم. أما بعد. Kita sambung semula pembacaan kitab kita Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wa Khasa'isun Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Sambung hadis awal. Ada tanda ni 66. Hadis yang ke-66 Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas melaporkan. Itu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma melaporkan hadis yang ke-66. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil bayadhi min ath-thiyabi liyalbasaha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khairi thiyabikum." Hendaklah kalian berpakaian putih. Jadi hendaklah di sini adalah suruhan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawa erti bukan wajib tetapi sunat, afdal kita berpakaian putih. Adakah pada setiap waktu saja? Setiap waktu tak juga. Antaranya pada hari Jumaat, itu sangat afdal kita berpakaian putih, ataupun pada hari raya Aidil Fitri ataupun Aidil Adha Al-Mubarak, ataupun hadir ke dalam majlis-majlis yang baik, maka afdal berpakaian warna putih. Tapi kalau tak ada pakaian putih, dia ada hak lain, pakaian warna lain, adakah menyalahi sunnah Nabi, mendapat dosa? Tak juga. Tidak semesti kita wajib ikut baginda sallallahu alaihi wasallam pada semua keadaan. Ada sunnah Nabi yang wajib kita ikut, iaitu sembahyang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah haji atau umrah bila berkemampuan, mengeluarkan zakat. Ini semua hak wajib belaka ni. Sunat hak wajib. Ada yang tak boleh buat, haram. Misalnya dia yang tak boleh buat haram, yakni berpuasa 2 hari berturut-turut tak buka, 2 hari itu tak buka terus, ataupun berkahwin lebih daripada 4 orang dalam satu masa. Ini sunnah yang dilakukan oleh Nabi, benda hak Nabi buat tapi haram bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang perkara itu Nabi buat tetapi dituntut untuk kita juga lakukan. Kalau buat dapat pahala, tak buat tak boleh apa. Misalnya apa? Solat sunat ataupun qiyamul lail. Qiyamul lail. Firman Allah Ta'ala, "Qumil laila illa qalila." Qumil laila illa qalila. Bangunlah wahai Muhammad sebahagian daripada malam, illa qalila, walaupun sedikit. Maka
Dalam ayat tu ulama mengatakan itu adalah dalil bahawasanya qiyamul lail pada peringkat awal wajib ke atas Nabi dan juga wajib ke atas para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, peringkat mula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meringankan qiyamul lail wajib hanya kepada Nabi, adapun selain daripada Nabi yakni sahabat dan juga umat Nabi, hukum dia adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dituntun. Kelihatan tak? Ulama bahas pula, adakah wajib sungguh ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail? Ada dua pandangan. Pandangan pertama kata wajib. Pandangan pertama kata wajib ke atas Rasulullah qiyamul lail. Pandangan kedua kata tak wajib Nabi qiyamul lail, tetapi terlebih afdal ataupun mudah kita faham, walaupun benda tu tak wajib atas Nabi, mengikut pandangan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggal qiyamul lail. Situ nah. Jadi hak kita ni hak mana? Nak pakai hak wajib ke hak tak wajib? Dia kita ambil hak tak wajib dah senang. Kalau hak wajib dia balik nak mayang dah. Nah, saya pun cenderung hak tu lah. Nah, jadinya kita ni sunat sahaja untuk bangun malam. Adapun sahabat Nabi, apa hak Nabi buat bagi depa wajib belaka. Bukan wajib pada syarak, wajib pada diri sahabat tu menetapkan hak Nabi buat kira wajib langsung bagi kita. Ini nak menunjukkan kasihnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Habis gitu. Okey. Jadi pasal apa Nabi suruh kita pakai kala putih? Hikmah dia kata ulama, pakaian putih ini mencerminkan seolah-olah dalaman kita juga putih seperti mana pakaian kita. Itu di antara hikmah dia, tarbiyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi suruh berpakaian putih kerana apabila adanya najis pada pakaian mudah kita nak cap. Tadi kita main putih lah, lepas tu turun-turun kereta ada tompokan hitam ke apa, maka mata kita akan terarah pada tompokan hitam tersebut, membawa erti kita akan mengambil berat tentang kebersihan yang ada pada pakaian kita. Pasal apa? Kerana kebersihan itu di antara salah satu kesempurnaan iman. Dan pakaian yang bersih suci daripada najis di antara salah satu daripada syarat sah ibadah yakni solat. Selesai. Kalian yang masih hidup hendaklah memakai pakaian berwarna putih. Bila kita sebut dah tadi hari Jumaat, hari raya ataupun majlis-majlis yang baik-baik, kata ulama, contohnya majlis ilmu ke, majlis zikir ke, tahlil ke apa ke, itu sunat digalakkan. Pakaikan kain kafan berwarna putih juga bagi mereka yang meninggal dunia. Bagi mereka yang meninggal dunia. Jadi orang mati kita balut dia dengan kain kafan yang berwarna putih, kerana ini adalah hikmah ataupun isyarat seolah-olah orang yang mati yang dibalut dengan kain putih suci bersih elok, maka orang ini akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita pernah dengar satu pesanan pada guru kita, Ustaz Abdullah Khairi, dia sebut apa? Dia kata warna hitam adalah warna yang menawan, warna putih warna yang mengerikan. Kita pun duk balik fikir tentang apa dia kata ni. Rupa-rupanya hitam tu merujuk kepada kiswah kelambu Kaabah. Kita masuk dalam Masjidil Haram tu tengok kelambu Kaabah cerah biji mata tak? Kan? Ada 4 penjuru.
Nah, ada empat penjuru. Adanya rukun Yamani, ada rukun Iraqi, adanya Hajarul Aswad dan sebagainya. Cerah biji mata kita masuk, terang benderang Kaabah Al-Musharrafah. Oh, menawan sungguh. Kita pun doa tak sangka dah, teriak bukan minsakan. Pasal apa? Sebab rasa terpegun, menawan cantiknya Kaabah. Dia bukan ada lampu pun Kaabah. Tak ada lampu pun Kaabah. Hanya kiswah ke lampu ke Kaabah itu saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyentuh hati kita. Nah, yang mengerikan apa? Baju ataupun kain yang berwarna putih. Bila pergi tengok mayat terjun keras di atas katil tu, kita duk fikir, malam ni lagu mana dia duduk lagu kubur ni, seorang-seorang dia ni amalan apa dia nak bersembah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpakaian putih itu adalah afdal, sebaik-baiknya. Sebab pakaian berwarna putih adalah sebaik-baik pakaian untuk kalian. Hadis yang keseterusnya, Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu wa ardah melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bersabda, ilbasu al-bayada fa innaha atharu wa atyabu wa kaffinu fiha mautakum. Samurah bin Jundub ni adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gelaran dia adalah Abu Salman. Dan dia di antara salah seorang daripada pembesar daripada kalangan Ansar. Yang ni kalau dalam kalangan orang Ansar, antara nama yang top sekali di antaranya adalah Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu wa arda. Dan dia berkahwin dengan seorang wanita daripada kalangan Ansar. Dia menikah. Mak dia berkahwin, bukan dia, mak dia berkahwin dengan seorang lelaki daripada kalangan Ansar selepas daripada kematian ayah dia, yakni Jundub. Habis itu. Dan Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu wa arda, dia wafat pada tahun 58 Hijrah. 58 Hijrah. Di mana dia wafat? Iaitulah di Madinah Al-Munawwarah. Dia wafat juga di Madinah Al-Munawwarah. Itu sedikit sebanyak tentang perawi hadis. Jadi kalau kita baca hadis ni tuan-tuan, hak nama sahabat di atas tu dia panggil rawil a'la, perawi atasan. Mudah faham. Apa maksud perawi atasan? Yakni perawi itu zaman dia lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali dia daripada kalangan sahabah ataupun daripada kalangan tabi'in. Maksudnya ketika mana dia hidup dengan zaman Nabi tak jauh. Ataupun dia hidup, Nabi pun hidup. Misalnya Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi. Maknanya lepas daripada Abu Hurairah terus naik ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil rawil a'la. Baik, semua hadis dalam kitab kita ni riwayat siapa? Imam At-Tirmizi. Maka Imam At-Tirmizi adalah rawil asfal, perawi yang bawah. Perawi yang bawah. Hadis yang kita baca riwayat pada Imam Tirmizi daripada guru dia, daripada guru dia, daripada guru dia, naik sampailah Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil apa? Dia panggil al-isnad, yakni sanad ataupun rantaian hadis. Sebab itu kata al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab dia Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis, umat Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah dengan tiga benda yang tak ada pada umat lain. Yang pertama al-i'rab, yakni i'rab ni mudah kita faham bah, kaedah bahasa Arab. Mudah faham gitulah. Anak kita mengaji pondok ke madrasah ke, dia akan ada satu subjek yang dipanggil an-nahwu was-sarfu. Nahwu saraf, al-mubtada, khabar,
isim, fi'il, fa'il, maf'ulun bih, maf'ul li ajlih, maf'ul mutlaq, apa segala makna no, maka bahasa Arab dia ada kaedah penggunaan dia dan kaedah kita panggil pengolahan bahasa yang tertentu. Ya, itu al-i'rab. Yang kedua adalah al-ansab, nasab keturunan umat Nabi Muhammad bersambung. Sebab itu Islam dia mengharamkan kita berzina. Pasal apa? Ni nak jaga nasab keturunan ni. Muhammad Aiman bin Sabri, Sabri bin Arsyad, Arsyad bin Ali, Ali bin naik ke atas. Jadi umat Nabi Muhammad Allah Ta'ala bagi kelebihan keturunan jalur susur galur keturunan kita ni kita boleh tahu megoni. Tapi saya tak ingat dah ustaz, bukan maksud tak tahu, bukan maksud tak ingat tu tak ada nasab. Ada nasab kena pergi cari orang tua-tua. Tok nek kita tu Tok Wan dulu bin ba. Tok Wan dulu barangkali dia boleh habaq 5 generasi nek ke atas. Pengalaman kita pergi ziarah Pondok Al-Muhajirin kalau tak silap nama dia. Pondok Baba Ismail Sepanjang. Tapi ziarah baba yang di pondok di rumah dia panggil masuk rumah dia. Baba yang tanya, "Ni mu nama apa?" Nama Muhammad Aiman bin Sabri. Sabri bin apa? Dia tanya gitu. Sabri bin Arsyad. Arsyad bin apa? Arsyad bin Ali. Ali bin apa? Ali bin Osman. Osman bin saya tak ngapal bapa tekak tu ya. Okey, mu tak ngapal lah kata. Mu balik pergi tanya tok mu, bapa yang kata. Mu ni ada keturunan petani ni dia kata. Tok nenek mu dulu ni main pada petani, mu balik pergi tanya tengok. Rupanya tuan-tuan kita balik pergi tanya tok kita. Sungguh ada tak tok nenek daripada petani, keturunan hak duduk petani petu main Malaysia ke apa? Tok kata ada. Tu tak ada. Kenal dah. Dia pun tak kenal lah. Jom mana halau tu. Maknanya tuan-tuan, keturunan kita ni ada. Cuma nak kena pergi cari, duk pergi merisi orang ni, kita dapat duk pegu. Dapatlah keturunan kita. Jadi saya bulan depan nak kena tukar nama lah. Muhammad Aiman bin Sabri Al-Fatani. Boleh tahu tu? Dia berkata mengikut mana Fatani ni. Tu nenek kita takak makan kedai tom yam tani saja tak apa. Habis itu. Tahu mana ni? Samurah bin Jundub. Pakailah pakaian berwarna putih sebab ia lebih suci dan lebih baik. Pakaikanlah kain kafan berwarna putih kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Kalau Syiah dia pakai kala hitam. Kalau Syiah dia pakai kala hitam. Bukan saya tuan-tuan kata kawan kita depan ni Syiah lah, dia bukan Syiah. Tuan-tuan nak bagi Ustaz Abdullah Din, Persatuan Ulama Negeri Kedah, tuan-tuan pergi cari kawan kita Nazih. Dia duduk bawa Ustaz Abdullah Din Pulau Pinang, duduk bawah dia belakang. Ustazah Asma Harun ke, Heliza Helmi ke, boleh suruh dia. Kan? Tapi dia janggut tak panjang, dia tak ada janggut. Habis itu. Jadi Syiah dia bagi kala hitam. Katanya wallahu a'lam, hak mana Syiah di Malaysia ni semua pakai kain kafan, kain depa lah, yang diimport daripada Iran. Lepas tu ada tulis-tulis apa saya pun tak tahu. Katanya begitu, wallahu a'lam. Dan disebutkan juga, kita tengok satu video tu, tapi bukan di Malaysia lah. Orang Syiah ni mati tanam diri dia. Tanam diri ya, tanam diri. Tanam diri itu. Kita tanam tidur tu, dia tanam diri. Sebab apa? Tuan-tuan kena pergi cari tengok sebab apa. Baik. Hadis yang seterusnya, Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata ghadatin wa alaihi mirtun min sya'rin aswada. Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha berkata, pada suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah. Baginda memakai pakaian yang diperbuat daripada bulu yang berwarna hitam. Jadi di sini dia
Di sini nak menunjukkan bahawasanya boleh tak memakai pakaian selain daripada warna putih, tak menjadi masalah. Yang kedua, di sini nak ajak kita boleh tak pakaian kita itu daripada bulu binatang, boleh tak? Boleh, selepas dia dicuci mengikut kaedah yang sepatutnya, selama mana kulit atau bulu itu bukan daripada jenis mughallazah atau seangkatan dengannya. Tuan-tuan pakai tali pinggang krokodil, tali pinggang krokodil, adakah lepas dia tarik semua dia punya kulit keluar tu terus jadi tali pinggang? Tak, dia ada proses cuci, buang hak nu, buang hak ni dan sebagainya. Ataupun tuan-tuan duk pi mana? Duk pi di belah Zimbabwe ke mana kan, negara-negara sejuk, dia akan pakai baju hak Eskimo, hak sejuk gila-gila macam tu. Maka tu pun kadang-kadang bulu binatang. Boleh pakai tak? Boleh pakai, tidak menjadi masalah. Tambahan di sini, ulama menyatakan manusia yang paling awal sekali memakai pakaian yakni seluar as-sarawil, seluar panjang, iaitulah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan ulama mengatakan awal-awal makhluk apabila dibangkitkan di padang mahsyar yang akan diberi pakaian adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebab Nabi Ibrahim yang diberikan, kerana ulama mengatakan ketika hayat Nabi Ibrahim, baginda sangat menjaga aurat dia, batasan-batasan tubuh yang dilarang oleh Allah dipertontonkan kepada orang lain. Nabi Ibrahim punya syariat, yakni Allah Subhanahu wa taala mengharamkan Nabi Ibrahim makan seorang-seorang, yakni ataupun makan dengan ahli keluarga dia sahaja, melainkan kena makan dengan al-fuqara wal masakin. Lepas tu Nabi Ibrahim dalam riwayat kalau kita baca, kalaulah ada makanan di rumah dia tapi tak ada orang lain, dia dengan keluarga dia saja, maka Nabi Ibrahim akan berjalan keluar 2-3 batu mencari orang fakir miskin, makan bersama dengan dia, kerana Allah tetapkan hukum begitu ke atas Nabi Ibrahim. Ini juga disebutkan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bintani dalam kitab dia Nasaihul Ibad. Habis itu. Hadis yang seterusnya, Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu wa ardhah berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan dayiqatal kummaini. Mughirah bin Syu'bah, nama dia Al-Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud Al-Thaqafi. Al-Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud Al-Thaqafi. Gelaran dia Abu Abdillah, panggilan dia, kunyah dia Abu Abdillah, atau gelaran ataupun panggilan samaran dia. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dia sahabat yang memeluk Islam pada tahun ke-5 Hijrah, dan lahirnya di Taif, dia beranak di Taif. Ulama sebut apabila zahirnya Islam pada ketika tu, dia jadi taraddud, nak terima tak terima, nak terima tak terima pada peringkat awal. Akhirnya Allah Ta'ala pilih dia dan dia memeluk Islam. Dan beliau di antara sahabat yang menyertai perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Al-Hudaybiyah, yakni pada tahun ke-6 Hijrah, tahun ke-6 Hijrah, dan menyertai peperangan Yamamah. Perang Yamamah dia masuk, pembukaan bumi Syam dia sertai, dan dia juga menyertai perang Yarmuk.
Dan menyertai banyak siri pembukaan negara-negara asing selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya pembukaan Himdan, Nahwan dan juga Baitul Muqaddas ataupun Baitul Maqdis Palestin. Baik. Dan beliau di antara sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 136 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang terakhir menyentuh batang tubuh Rasulullah. Ketika mana jasad Nabi dimasukkan ke dalam liang, maka yang pegang, yang sambut mayat Nabi dalam liang adalah Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi dia yang buat masuk mayat Nabi dalam liang. Kita dah cerita dah sebelum ni, bila dia buat masuk, pada bahagian kaki Nabi tu tak lepas, barangkali dia korek tak cukup panjang, maka dia korek semula dan dia bawa masuk. Pada ketika itu hanya dia sahaja yang berada di dalam liang dengan jasad Rasulullah. Jadi sebelum daripada dia nak tutup Nabi punya liang, maka dia pegang kaki Rasulullah buat kali yang terakhir. Buat kali yang terakhir. Pegang lagu mana? Dua pandangan, dua keadaan kebarangkalian dua. Yang pertama, barangkali dia pegang atas kain kapan saja. Kebarangkalian yang kedua, dia buka sedikit ikatan pada kaki Nabi, dia selup masuk, pegang kena kulit dan ditutup semula, litabarruk, mengambil berkat daripada batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas pada tu dia tutup dan dia naik ke atas. Maka seperti yang disyarahkan oleh guru kita, beliau adalah sahabat yang terakhir menyentuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wafat dia pada tahun 50 Hijrah. Dia wafat pada tahun 50 Hijrah. Dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakai jubah ala Romawi yang sempit di kedua-dua lengannya. Mudah faham di sini. Macam ada cekak musang tapi tak ada lah kancing. Dia agak sempit di sini. Macam itulah kata-kata. Maknanya boleh pakai tak pakaian yang lain boleh. Tuan-tuan nak pakai congsam ni apa dia Cina punya raya, pakai congsam boleh tak? Boleh. Dia pakaian adat tradisi bangsa, bukan pakaian ritual agama. Kena beza lah. Tuan-tuan nak pakai pakaian India punya, pakai apa? Baju Punjabi ke apa ke, antara masalah. Yang tak bolehnya dia pakai hak repek serupa hak depa duk reyuh ni, dengan bubuh tanding satu macam, lepas tu bubuh nampak lagu tu sami apa, tiga sukunya duk main. Yang tu tak boleh, kerana itu bukan pakaian bangsa, tetapi itu pakaian yang termasuk di dalam ritual kepercayaan selain daripada Islam. Itu tak boleh. Hukum dia haram. Habis itu. Babu ma jaa fi 'aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan aish. Aish ni berarti aish ni roti yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Muhammad bin Sirin radhiyallahu anhuma berkata, kunna 'inda Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa 'alaihi thawban mumashyaqani min kitanin fatamakhata fi ahadihima thumma qala bakhin yatamakhatu Abu Hurairah fil kattani laqad ra'aituni wa inni la akhirru fima baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah radhiyallahu anha maghshiyan alayya
fayaji'ul ja'i fayad'u rijlahu ala 'unuqi yara an-nabiyya jununan wa ma bi jununun wa ma huwa illa al-ju'. Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ni kita duk dengar Ibnu Sirin. Jadi dia ni siapa dia? Di Ibnu Sirin ni adalah orang yang pakar dalam menafsir mimpi. Muhammad bin Sirin ataupun Ibnu Sirin. Nama dia Muhammad bin Sirin. Dia adalah orang Basrah, orang Iraq. Okey, dia adalah orang Iraq. Gelaran dia adalah Abu Bakar. Abu Bakar. Daripada kalangan sahab, daripada kalangan tabi'in. Dia tak pernah jumpa Nabi, tetapi dia beriman dengan Nabi, hanya sempat melihat para sahabat. Lahir di Basrah, mati juga di Basrah. Ibnu Sirin radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah terkenal dengan orang yang wara'. Wara' ni dia menjaga kehidupan dia daripada terjebak dengan benda-benda kita panggil syubhah, bukan haram, benda syubhah pun tak pi, dia tak mau, apatah lagi yang haram. Dan beliau juga pernah bertemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik sahabat Nabi, ayah Muhammad bin Sirin ni adalah pembantu kepada sahabat, yakni Anas bin Malik. Jadi pak dia menjadi pembantu Anas bin Malik. Dalam waktu yang sama, dia pun pernah jumpa dengan Anas bin Malik dan beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad bin Sirin wafat 100 hari selepas kematian Imam Hasan Al-Basri, juga orang Basrah, orang Iraq. Dua-dua ni ulama besar, Hasan Al-Basri dan juga Muhammad bin Sirin. Dua-dua ni alim belaka. Muhammad Hasan Al-Basri dia alim dalam bidang dia, lebih cenderung kepada tasawuf, lebih cenderung kepada kita panggil akhlak dan sebagainya. Muhammad bin Sirin dia lebih kepada mentadbir mimpi, takbir mimpi. Di samping ilmu-ilmu yang lain pun dia tahu jugalah, tapi lebih terkenal dia dengan menafsir mimpi. Wafatnya Muhammad bin Sirin radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah ala tahun 110 Hijrah. Tahun 110 Hijrah. Habis itu dia kata kami bersama Abu Hurairah. Kami bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang memakai 2 lapis pakaian yang diperbuat daripada kain linen. Kain linen ni berarti kain cotton keras. Kain cotton, ni cotton juga tapi cotton hak keras. Kita jaranglah pakai kain cotton keras, selalunya dia pakai di menteri-menteri dia pakai, bukan tak? Di jenis sedika tak makan saman. Jenis sedika pun nampak pun kedua, dia style jenis begitu. Tu dia panggil cotton linen yang dicelup dengan tanah liat merah. Dia kata satu hari Muhammad bin Sirin kata aku duduk dengan sahabat-sahabat, dalam kalangan sahabat tu Abu Hurairah ada, dan aku tengok pakaian dia ni kala merah. Pasal apa? Pasal dia celup baju dia dengan warna tanah liat, nak menunjukkan susah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baju celup kala baru naik pula. Kita hak ada kala ibuh gelorok bagi tak ada kala. Amboi takar tu. Tekah-tekah tu buang terus. Tak ada apa dah. Ni sahabat nak bagi naik warna baju hak lusuh, rendam dengan air tanah liat hak kala merah. Maklum balik buat maklum. Tengok jubah balung hak kala putih berwarna kuning tapi rendam dengan tanah liat, maknanya jadi apa? Tidak silap balung rendam dengan kolah tanah liat pula. Tu dia dah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu membuang hingusnya pada satu daripada 2 lapis pakaiannya.
Dia buat apa? Dia pakai baju ni hak elok lah cerita dah ni. Kalau baju dia color elok, 2 lapis lah tu. Bila baju dia elok, Abu Hurairah dia buang apa? Malu buang hingus kat baju dia. Baju elok, tuan-tuan pagi raya, habis mayang raya tu seh hingus. Seh itu. Orang kata apa? Oi belagak dengan hang. Baju baru beli pakai tak ya. Tanya hingus lah. Maknanya apa? Dia cerita balik selepas daripada kewafatan Nabi, kebanyakan sahabat Rasulullah yang dahulunya miskin, antaranya Abu Hurairah yang dahulunya miskin, lepas wafat Nabi kebanyakannya kaya. Termasuk Abu Hurairah. Dia buat apa? Sehingui. Apa nak ajak ni? Hingui tak najis tapi jijik saja. Boleh sehingui lah, boleh sehingui. Tuan-tuan mayang. Duk bawa tergelemar penuh dalam mulut. Puih, buahlah bokek kita. Jangan buahlah bokek kawan. Dia pula jenis penembak tepak. Jadi juga elok. Pibuh gitu. Makan penampak lah dengan kawan dia. Jangan gitu. Maknanya hingus ni najis tak? Tak najis. Hingus benda yang menjijikkan sahaja. Tengok tu tak kelas lah. Jaranglah tuan-tuan ludah hingus ataupun ludah gelemak, lepas tu pergi sedut balik. 3 suku, walaupun hadiahnya tambah yang orang. Okey, selesai. Sesudah itu beliau berkata, wah. Sekarang Abu Hurairah membuang hingus pada kain linen. Sahabat lain kata apa? Cish, Abu Hurairah, hang lah ni kemah no. Bahasa gitu lah. Hang kemah lah ni baju mahal hang boleh buang hingus gitu ya. Tanya hingusnya. Gitu. Padahal dahulu aku sampai tersungkur di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kamar Aisyah disebabkan kelaparan. Siapa tersungkur ni? Abu Hurairah. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi rahmatullahi alaih, Abu Hurairah ni dia jadi macam nak sawan. Dia nanya lapang macam nak sawan, habis jatuh pingsan terus. Dia jadi ketang. Sahabat Nabi ada hak main cekik leher dia, ada hak main pijak tekuk dia. Pasal apa? Dia ingat ke dia ni kena penyakit apa? Bila dia sedang, sahabat tanya dia, hang ni kenapa Abu Hurairah hang sakit apa? Dia kata aku tak sakit apa, aku lapang ya dia. Lapang sampai pingsan, sampai ketang terus. Nak menunjukkan Abu Hurairah ketika mana hayat Nabi bagaimana susah, dan selepas daripada wafat Nabi bagaimana dia senang. Jadi semua kesenangan yang dilalui sahabat adalah berkat kesungguhan dan juga perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah buang hingus atas baju Nabi. Sahabat boleh buang hingus, makna kaya. Kita bukan takat atas baju buang hingus. Ludah lah kereta. Ludah lah kereta itu ya. Kira kereta dia tempat buang hingusnya. Nah, baik. Ketika itu seseorang datang menginjak pijak leherku kerana menyangka aku orang gila. Walhal aku hanya kelaparan. Ini menunjukkan ketika hayat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Malik bin Dinar radhiyallahu taala anhu wa ardah. Malik bin Dinar ini tuan-tuan disebutkan bahawasanya dia bukan dinar pak dia nama lain, tapi pasal apa nama nisbah Malik bin Dinar. Satu hari dia naik perahu, dia ni tak ada duit tok beli dia ni. Kita jangan buat perangai ni, kita bukan tok beli, tapi kalau nak try tengok betul ke wali tak wali, try biar. Dia nak lintas pergi ke seberang, naiklah bot. Bila naik bot, kawan ni pun ambil dia. Sampai di tengah perjalanan, tengah laut tu, kawan ni tanya dia, ni perjalanan dah serak dah, mana duit tambang? Dia kata minta maaf pun tak ada duit dah. Kawan tu nak lempak masuk dalam laut pun tak gemak. Kawan tu hantam 3 suku mot, pingsan terus balik ke Madinah. Jaga pula. Bila jaga, kawan tu minta lagi duit. Dia kata minta maaf pun tak ada duit dah. Aku naik ni kira pakai jalan itu ya, duit tak ada pun. Kawan tu bubuh sedih ni.
Pengsan pula kali yang kedua. Celek pula kali yang ketiga. Tanya dia, ni nak sampai dah? Duit dah dah? Dia kata duit tak ada. Aku dah bang tak ada. Hang dah ribut aku 2 kali dah. Dia aku dah habang dah duit tak ada. Dia tanya apa lagi? Akhirnya Malik bin Dinar, Allah Ta'ala tunjukkan rumah dia. Ikan-ikan yang ada di dalam mulut tu semua pakat timbul. Mulut ni pakat donek macam ikan kan, dia timbul-timbul tu. Dan setiap ekor ikan tu ada kepingan dinar di mulut dia. Ikan ni maksudnya dia biri atas bot tu, dia kutip, dia kata nak anak kan aku bayar, nak aku bagi kat hang turun. Bila dia bagi tu tuan-tuan, dia buat apa? Dia turun pada bot jalan tahyang. Kawan tu terkejut beruk tengok tu dia boleh jalan tahyang rupanya. Silap kopi ribu lah tazak ni. Tuan-tuan try buat tengok. Try buat tengok nak pergi Langkawi ke apa, tiket tak ada boleh naik lompat tu. Betul orang tumbuk ke lebih kurang apa semua. Tengoklah kau ada ikan timbul ke apa kan. Tengok-tengok ada sungguh ikan timbul. Ada ketua mah tuan-tuan ambil pergi bagi jaga depa, driver tu tuan-tuan turun jalan tahyang insya-Allah masuk metro muka depan sekali. Masuk metro muka depan sekali. Orang Tasik Gelugor mati lemas kerana bajet wali. Contohlah tu saya tak mahu kan. Tapi mustahil lah. Tak mustahil. Sebelum berjalan atas hayang laut, berjalan dahulu di atas air lecah. Tengok kaki tenggelam. Kalau tenggelam jangan duk terbiang bila. Tu dia dah. Malik bin Dinar radhiyallahu taala anhu wa arda. Dia ni orang mana ni? Dia ni orang Basrah. Dia orang Basrah. Malik bin Dinar ini gelaran dia Abu Yahya. Dan dia takkan makan apa sahaja yang orang bagi melainkan hak dia sendiri punya tangan. Hang bagilah apa pun dia takkan makan. Sebab apa? Dia hanya akan makan hasil usaha dia sendiri. Kalau dia pergi tangkap ikan, dia akan makan ikan dia saja. Kalau orang bagi kat ikan, dia tak makan. Pasal apa? Warak, jaga. Kod kawan hak main bagi ikan tu, pergi balas ikan siapa-siapa ke, walaupun halal bagi dia, tapi dia takut dapat daripada cara yang haram. Ni warak sungguh Malik bin Dinar. Dia wafat bila ni? Wafat pada tahun 127 Hijrah. Dia wafat pada tahun 127 Hijrah. Ini Malik bin Dinar radhiyallahu taala anhu wa arda. Dia kata ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin wa lahmin illa ala dhafafin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun kenyang memakan roti atau daging kecuali jika makan ramai. Dhafafin. Dalam kitab hak saya rujuk, dia sebut qala Malikun sa'altu rajulan min ahli al-badiyati ma dhafafu qala ayyatanawala ma'an nas. Dhafaf ni Malik bin Dinar tak apa nak faham maksud dhafaf. Barangkali di tempat lain menggunakan kalimah dhuyuf ataupun dhaif, di tempat yang lain menggunakan dhafaf. Jadi Malik bin Dinar bila mana dia meriwayatkan hadis ni, dia dengar perkataan dhafaf kurang faham. Jadi dia pun tanya kepada ahlul badiyah, orang lama lah kita kata, apa maksud dhafaf? Mereka mengatakan ayyatanawala, yakni ayyatanawala ma'an nas. Maksudnya Nabi makan bersama-sama orang ramai. Dhafaf membawa arti tetamu. Mudah faham itu. Jadi apa yang dia nak habangkan kita tuan-tuan, Nabi kalau hari biasa Nabi akan makan satu mata saja, sama ada roti atau lauk. Pilih salah satu. Kalau tuan-tuan diberi dua pilihan, ayam goreng ke nasi putih, tuan-tuan nak ambil hak mana? Kalau saya ambil nasi putih, kalau anak kita ambil ayam goreng, betul. Hak mana lebih kenyang lemak? Nasi putih lebih kenyang lemak berbanding ayam goreng.
Maka sepanjang hidup Nabi terpaksa membuat pilihan dua benda. Nabi nak makan roti ataupun nak makan lauk. Kalau makan roti kena tinggal lauk. Kalau nak makan lauk kena tinggal roti. Sebab apa? Tak mampu nak beli ataupun tak mampu nak makan sekali dua. Melainkan kata Malik bin Dinar ala dhafafin, kalau orang mai rumah Nabi, sahabat mai rumah bawa makanan, ataupun orang panggil Nabi makan kenduri jamuan ke apa, waktu tu baru Nabi makan lebih daripada kebiasaan. Pasal apa? Sahabat bila Nabi mai, dia akan bagi makanan hak sedap-sedapnya. Ada kambing, ada hak nu, ada hak ni, ada hak ni. Adapun kalau Nabi saja dengan ahli keluarga, dak roti saja, lauk saja. Nak menunjukkan susahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi kedai macam-macam makanan. Macam-macam makanan, tambah tu baru Cina dia keluar mai prosperity ulu jam tu McDonald lah, prosperity dia bubuh gambar meleleh-leleh punya black paper. Kita duduk di rumah tak ketak kaki tak tengok. Tengok McDonald, tengok KFC, dia nak kata ala carte ke yang combo setnya, kita bak hak combo kan. Wedges dia bubuh cheese kat atas, dia kata extra cheese, extra pula kat atas. Dia makan bihun sup, kita makan bihun saja kan, makan sup saja. Dua-dua kali hantam, bihun pun dia, sup pun dia, dua dalam satu. Depa jual, kawan saya jual di Selangor tu, bihun sup segenggam. Nama dia pun gila lah, nama bihun sup segenggam. Ngaji sekali tu, satu kelas. Dia ni kat Kim Nega. Tuan-tuan kalau pergi di apa dia Simpang Kola. Simpang Kola dia ada market Simpang Kola kan, ustaz. Dia ada bihun sup syukri. Dia apa? Bihun sup syukri. Jadi pak dia mula-mula di situ. Lepas tu dia pergi buka di Kuala Lumpur tu. Dia mengaji, dia habis di Mata Ahmad, dia masuk di sana, dia ambil bidang muamalah, perniagaan, apa dia bahagian bisnes lah. Lepas tu dia buka menega tanda bihun sup daging segenggam. Memang segenggam. Kalau bubuh tu tak nampak dah. Apa dia bihun tak nampak. Nampak dagingnya, daging segenggam. RM5 ke RM7? RM5 ke RM7? Tuan-tuan dah buat agak. Bihun sup daging sepikui, tutup kedai tu. 60 kilo bodoh hentam kedai tu, RM7 padam. Bukan dekat kedai padam, dengan tuan-tuan kedai pun padam kali dia dah. Mampu nak makan apa? Sepikui RM7. Paha tu pun 7-800. Dia pergi bagi sepikui. Sepikui 60 kilo tu, sekilo lah 40 38. Tuan-tuan kali tengok 10 kilo tu ada 400. 60 kilo ngucap tu tuan kedai tu. Allah, habis mati gitu ya. Jadinya apa tu tak? Nak menunjukkan Nabi susah. Nanti kita akan tengok lagi hak ke depan kasut Nabi SAW. Celok Nabi, ada lagi hak depan tu roti Nabi. Lagu mana roti Nabi sama macam roti kita ke? Kita makan roti SM tu berlembut dah tengah dah tu. SM tu roti Gardenia. Dia main hari Sabtu roti apa? Roaster apa kita tak tahu lah kan. Hari Rabu dengan hari Sabtu je. Tu pun dia kata tak sedang ni tak. Pasal apa? Pasal kita senang sangat lah. Cakotiau rimau menangis. Rimau pun menangis cakotiau dia. Sangat. Cakotiau kambing grill. Dekat masjid Ibadur Rahman Taman Seri Sedang. Tu. Cakotiau kambing grill. Cakotiau chicken grill. Kita pening nak makan. Cakotiau rimau menangis, rimau teriak, rimau mengadu, rimau menerak. Semua ada ni. Lawan ni. Kan? Ayak macam-macam jenis ayak. Ayak parit dia orang tak buat lagi. Ayak apa semua ada. Ayak sampah. Dia bubuh dalam makneka. Kalau boleh dengan pokok-pokok daun bidara, ini bubuh dalam tekor tu, suruh kita telan. Subhanallah. Dia nak bagi apa? Pusing perut, bubuh. Bubuh hak ni bubuh. Dia bubuh dengan ayak soda, dia bubuh dengan lemon, dia bubuh dengan serai, dia bubuh dengan pudina, dia bubuh dengan pening kepala perut kalau boleh kata dia maki kita lama dah tuan-tuan. Cuma dia tak kata apa perut kita ni. Makan sedap.
Makan western, cara western dulu nasi goreng kampung semata, lah nasi goreng kampung chicken chop. Allah. Kalau tok kita ada memang bid'ah paling besar cucu kuat kita. Pasal apa? Menyalahi adat orang Melayu. Makan nasi goreng bubuh dengan chicken chop. Burger tawa tu dia punya burger gila punya tinggi. Kalah Firaun punya piramid punya tinggi. Berapa ringgit? 30 ringgit. Dia cucuk tu, dia gigit tu. Dia makan lah ni sedap sangat. Penyakit pun mudah sampai. Jadi jagalah tuan-tuan, makan-makan bahu jaga. Kan? Hak tu makan boleh tak apalah. Ada benda hak makan sikit mudarat dah. Rokok. Dia kita sebut juga rokok. Tadi kita jumpa satu orang pakcik, kita habis di kelas tadi ni di sekolah. Kita pergi di pada kedai aiskrim Moti. Orang Melayu kita tu orang baling pun tak layak tokek dia. Kita pergi di apa dia tu? Ara Kuda, Desa Ara Permai dah, bangunan baru tu. Satu orang hamba Allah ni, pakcik ni dia ikut kuliah saya di satu masjid di Zimbabwe. Tak payah abang dia nak. Tapi ikut Patampung dia belah Zimbabwe tu. Adik-beradik dengan Perth, Australia. Jauh kan? Sembang. Sebelum pakcik tu main, ada satu orang makcik duduk atas kursi roda tu. Saya pun dia duduk tu, saya pun tanya, "Assalamualaikum cik, sihat?" Kita pun buat ramai biar dah dia duduk dengan kursi roda tak sihat lah. Tapi buat macam mana buat ramai biar tak ada orang nak sembang kan. "Cik sihat?" Dia duduk. Ui, saya kata siapa cik ni? Dia panggil tu. Dia duduk cakap tapi tak keluar. Lepas tu saya pun main dekat dia, kok dia tak dengar apa. Rupanya dia tengah picit pipi saya. Oi, jangan buat pasal macam. Dia memang dia toklah tangan saya tarik. Makcik jangan duk picit pipi saya. Mojong bini duduk dalam kereta. Kalau lihat makcik tu kan pakai duk bersilat orang tu lah. Tak apalah, tanya-tanya rupanya makcik tu stroke. Dia tak boleh cakap. Stroke tak boleh cakap. Dengar tapi tak boleh nak cakap. Dia suruh saya tulis apa semua, tak apalah. Main satu orang pakcik ni nak cerita hak pakcik ni main cerita pakcik tu. Tapi dah lalu kot tu kan. Pakcik tu main. Dia kata, Ustaz di masjid kami hari Jumaat minggu depan kan, dia kata. Saya kata tak, minggu kedua. Minggu depan Jumaat pertama. Jumaat kedua saya di masjid Haji yang. Dia kata, Ustaz, ada geng-geng hak Tegarnya, depa dengar nama ustaz, nanti depa habis sembahyang bagi salam, nanti cabut belah keluar. Awak kan? Depa tak boleh dengar kalau Ustaz Aiman kalau memang rokok nanti dia hantamnya. Depa kata kami kalau Ustaz Aiman tak boleh pi pasal apa? Rokok. 5 tahun dah tuan-tuan dah berhenti rokok tu kan. Habis dah kitab tu. Masuk kitab hak kedua dah kita baca ni. Rokok, awal-awal kena rokok dah. Pas lipat tu balik itu ni rokok lah. Kisah sikit pun mudarat banyak. Makan chicken chop banyak, lambat sikit mudarat. Tapi duit cerah awal lah. Itu cerita dia. Jadi wallahu a'lam. Bulan depan kita sambung tuan-tuan pada babu ma jaa fi khufi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada menyatakan kasut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung dengan bacaan surah Al-Mulk insya-Allah. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وإلى أرواح آبائه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا والمعلمين والمعلمات، وخصوصا إلى هذه النيات بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم اجعلنا من أهل شفاعة القرآن اللهم أكرمنا بكرامة القرآن اللهم زينا بزينة القرآن اللهم اجعلنا من أهل شفاعة القرآن واجعلنا من أهل شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.